Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tajuk pelaksanaan undang-undang berasaskan hudud. Adakah ia memberi ancaman kepada golongan bukan Islam di Malaysia? Sebelum itu, nama saya Nur Amirah Najah binti Ibrahim. Nombor materi I18303282. Saya akan membentangkan berkaitan pengenalan definisi undang-undang dan definisi hudud. Kita masuk kepada pengenalan terlebih dahulu, iaitu setiap orang yang mempunyai pegangan agama kerana ia menjadi asas dalam kehidupan. Jadi sesebuah negara yang mempunyai agama yang termaktub dalam perlembagaan seperti Malaysia yang berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan, sudah pasti ia mempunyai beberapa agensi dan jabatan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam dan masyarakat Islam di Malaysia. Walau bagaimanapun, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai bermasyarakat yang berbilang kaum, etnik dan agama. Oleh sebab itu mesti timbul ataupun persoalan tentang adakah ia memberi ancaman kepada orang bukan Islam di Malaysia dalam hal mengetahui, mengiktirafkan dan mengamalkan Islam dalam sistem hukuman jenayah Islam di Malaysia. Seterusnya kita masuk kepada definisi undang-undang. Masuk undang-undang ia berasal dari Latin directus yang bermaksud lurus atau diletakkan dalam garis lurus apa yang berasal dari keadilan. Dalam bahasa Latin klasik ia dipanggil ius, atau itu ius adalah istilah yang digunakan untuk menetapkan hukum objektif seperakatan peraturan yang berkembang untuk apa yang dikenal sebagai undang-undang. Istilah ius ataupun jus adalah penciptaan kata-kata seperti adil dan keadilan. Mana undang-undang secara umum merokok kepada seperangkat norma hukum yang berlaku di suatu negara. Ia juga disebut sebagai hukum objektif. Seterusnya kita masuk kepada definisi hudud. Definisi hudud menurut bahasa ialah mencegah ataupun menahan. Manakala menurut istilah pula ialah sejenis kesalahan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran lagi dan perlu dilaksanakan oleh manusia yang berkaitan dengan kesalahan yang berhubung dengan hak Allah. Manakala menurut kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i pula, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan kadar syaraknya. Hukuman ini tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan atas nama hukuman hudud. Contoh untuk hukuman hudud ataupun kesalahan untuk kesalahan hudud ialah berzina, tuduhan berzina, mencuri ataupun merompak, meminum minuman yang memabukkan iaitu arak. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilah binti Anwar, I183032265. Seterusnya, dalil dan bersyariat tanya. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran merupakan sumber perundangan Islam yang terpenting dan wajib dipatuhi oleh umat Islam. Dan ia menjadi rujukan yang pertama bagi para fuqaha sebelum mereka mencari dalil dari sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Seterusnya, berkaitan dengan hudud. Hudud ini ialah hukuman yang berkaitan dengan hak Allah SWT yang telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Hudud ini juga melibatkan kesalahan qazaf, mencuri, arak dan murtad. Hukuman hudud ini kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Di dalam Al-Quran ada disebut mengenai jika kita mengingkari hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah boleh menjejaskan keimanan seorang Muslim. Iaitu Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa ahzarhum yaqtinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Yang bermaksud, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Selain daripada Al-Quran, Sunnah juga mempunyai peranan yang sangat besar. Ini kerana sebahagian daripada prinsip yang terdapat dalam Al-Quran itu perlu perincian
dan penjelasan. Bahkan Al-Quran sendiri menyuruh umat Islam mematuhi arahan Rasulullah SAW seperti dalam firman-Nya yang bermaksud wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairat min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, yang bermaksud dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara. Dan siapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Okey, sepertinya dalam undang-undang Islam ini, dia membahagikan kepada jenayah kepada 3 pembahagian utama berasaskan kepada hukuman yang dikuatkuasakan, iaitu qisas dan diyat, yang mana hukuman berkaitan dengan hak individu, mangsa ataupun walinya. Umpamanya setelah hakim mendapati seorang itu bersalah kerana membunuh, wali mereka boleh milih sama ada untuk meneruskan hukuman qisas atau menggantikannya dengan diyat atau memaafkannya. Dan yang kedua, iaitu sebenarnya kita tahu hudud, iaitu hukuman yang berkaitan dengan hak Allah, dan hukuman ini kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Dan yang terakhir, ta'zir, iaitu hukuman selain daripada hudud dan qisas. Hukuman bagi kesalahan di bawah qisas ini ditentukan oleh pemerintah atau hakim dengan suasana penjenayah, kesalahan dan faktor lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Tasya binti Zulkifli, nama majlis S1830331. Hari saya akan terangkan tentang konsep hudud. Okey, seperti yang kita tahu, hukum-hukum jenayah Islam dalam Islam terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah hukum hudud. Hukum hudud yang kami akan bincangkanlah. Yang kedua ialah hukum ta'zir, dan yang ketiga ialah hukum qisas. Seperti yang kita tahu juga, hukum hudud ni merupakan hukum Allah dan bukan hukum yang bertulis ataupun yang dibuat oleh manusia. Okey, jadi dalam Malaysia ni ada undang-undang sivil juga kan. Jadi yang membezakan antara undang-undang sivil dan juga hukum hudud ni, salah satu yang saya boleh bawakan, contoh yang saya boleh bawakan ialah sumbang mahram, kesalahan sumbang mahram. Okey, dalam undang-undang sivil ni, dalam Akta 574 Seksyen 376A, dia ada menerangkan tentang kesalahan sumbang mahram ni. Manakala dalam enakmen syariah jenayah syariah Selangor ada menyatakan juga tentang sumbang mahram dan disertakan sekali dengan hukumannya. Okey, jadi kat sini berbezalah. Untuk Akta 574 Seksyen 376A ni dia menyatakan sifat ataupun kesalahan sahaja. Kalau untuk enakmen jenayah syariah Selangor ni, dia menyatakan sekali hukuman tu. Okey, jadi kat sini kita nampaklah beza antara undang-undang sivil dan juga hukum hudud ni. Seterusnya kat sini dalam kotak ni saya ada nyatakan tentang beberapa hukuman yang akan dikenakanlah kepada pesalah dalam hukum hudud ni. Yang pertama ialah zina. Seperti yang kita tahu, zina terbahagi kepada 2, iaitu untuk yang berkahwin dan juga untuk yang belum pernah berkahwin lah. Kalau melakukan kesalahan telah 2 kategori ni. Yang pertama, kalau untuk orang yang dah berkahwin tapi berzina, dia akan direjam sampai mati. Kalau untuk orang yang belum pernah berkahwin dan dia berzina, dia punya hukuman dia ialah sebat sebanyak 100 kali sebatan lah. Yang kedua ialah menuduh zina. Seperti yang kita tahu, perbuatan menuduh ni perbuatan yang tak baik, yang tak bermoral lah kan. Jadi sesiapa yang menuduh seseorang itu berzina sedangkan dia tidak membuat zina, maka akan dikenakan hukuman iaitu hukuman sebatan lah sebanyak 80 kali sebatan. Untuk kesalahan seterusnya ataupun kesalahan ketiga ialah meminum arak. Seperti yang kita tahu, minum arak ni hukum dia haram. Maka sesiapa yang minum arak akan dikenakan 40 kali sebatan. Seterusnya ialah mencuri ataupun mengambil harta orang secara sembunyi. Hukuman dia ialah potong tangan. Yang kelima, merompak ataupun mengambil harta orang secara paksa ataupun peras ugut. Okey, untuk hukuman ni dia terbahagi kepada tiga kategori. Yang pertama ialah jika membunuh maka akan dibunuh juga.
dia punya hukuman. Yang kedua ialah jika dia merompak saja, maka akan dipotong tangan lah, dan juga kaki secara bersilang, iaitu mula tangan kanan, kemudian disilang. Kalau dia buat lagi, potong pula kaki kiri. Okey, kalau dia buat lagi, potong pula tangan kiri, buat lagi, potong pula tangan kaki kanan. Okey. Yang ketiga, kategori yang ketiga ialah jika dia mengganggu ketenteraman awam sahaja, maka akan dikenakan hukum takzir dan lain-lain. Okey, seterusnya hukum yang keenam, kesalahan yang keenam ialah kesalahan murtad. Jika seorang itu murtad, maka dia perlu dibunuh. Dia punya hukuman tu perlu dibunuh. Tapi sebelum bunuh tu dia kena diberi tempoh bertaubat lah. Jika dia ingkar selepas tempoh bertaubat tu, barulah dibunuh. Berdasarkan hukuman-hukuman hudud yang saya nyatakan tadi tu, kita dapat lihatlah bahawa hukuman hudud ni macam agak kejam, agak keras. Tapi kita perlu tahu bahawa hukuman hudud ni tidak sewenang-wenangnya boleh dilaksanakan lah. Dia ada beberapa syarat yang perlu dipatuh. Okey, antara syarat yang boleh saya bawakan ialah dalam kes mencuri. Untuk orang yang mencuri harta ahli keluarga dia, tak perlu dikenakan hukuman hudud. Yang kedua ialah jika seseorang itu mencuri harta sebab dia terpaksa. Okey, dia nak benda tu, dia perlu benda tu, maka tak akan dikenakan hukuman hudud. Yang ketiga ialah mencuri harta awam. Okey, harta awam ni semua orang boleh guna. Saya boleh guna, awak boleh guna, semua orang boleh guna, maka tak akan dikenakan hukuman hudud. Yang keempat ialah mencuri atas sebab kelalaian kita sendiri. Kita letak merata barang tu, orang ambil, orang curi, kemudian orang yang curi tu tak akan dikenakan hukuman hudud lah, sebab kelalaian kita sendiri. Yang seterusnya ialah dalam kes murtad pula. Jika seseorang tu keluar daripada Islam, kita tak boleh terus bunuh dia. Kita kena beri tempoh taubat dulu. Jika dia ingkar, maka akan dikenakan hukuman hudud tu lah, iaitu bunuh. Seterusnya ialah semasa sebatan ni. Dalam sebat ni tak boleh angkat tangan lebih daripada ketiak dan juga kepala. Jika dalam sebatan ni berlaku ketelanjuran ataupun sebat terlampau kuat ke apa-apa, akan diberi pampasan kepada mangsa. Okey, untuk rotan tu pula tak boleh terlampau ringan, dia juga tak boleh terlampau berat. Okey, itu adalah syarat-syarat dalam semasa ataupun keadaan dalam sebatan tu lah. Seterusnya ialah untuk zina, digalakkan kepada pelaku zina tu untuk bertaubat dahulu, sebab dalam Islam ni sangat menjaga aib dan juga maruah seseorang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Natasha binti Muhammad Sukri, nombor matri I183033331. Seterusnya kita akan masuk kepada objektif hukum hudud. Dekat sini, seperti mana yang kita tahu, dalam setiap perkara yang kita lakukan ataupun kita nak buat, mesti akan ada tujuan ataupun matlamat yang kita nak capai, kan? Jadi ia sama juga dalam undang-undang jenayah Islami. Dia ada objektif yang hendak dicapai. Antaranya adalah untuk menjaga maqasid syariah, iaitu agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Untuk agama, dengan adanya undang-undang jenayah Islam tadi, kita dapat menjagalah kita punya akidah kita sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang Islam, daripada terus terpesong ataupun terpesong kepada jalan yang tak baiklah, perkara yang tidak baik ataupun jalan yang tidak benar. Untuk nyawa pula, kita dapat menjaga jiwa ataupun diri daripada dibunuh tanpa sebab, ataupun kita jaga tubuh badan kita daripada dirosakkan ataupun dicederakan oleh orang lain. Untuk akal pula, kita dapat jaga akal fikiran manusia daripada perkara-perkara yang tidak baiklah. Contohnya macam minum arak ataupun minum minuman yang memabukkan. Sebabnya perkara ni akan memberikan kesan yang tidak baik kepada diri dan akal fikiran kita. Okey, untuk harta pula, dengan adanya undang-undang jenayah Islami kepada penjenayah-penjenayah, jadi ia dapat memberi kesalahan ataupun dengan adanya hukuman-hukuman tadi, ia dapat memelihara harta manusia daripada terus dicuri ataupun dirompak ataupun dirosakkan oleh penjenayah-penjenayah tadi. Dan untuk yang keturunan pula, kita dapat menjaga keturunan daripada berlakunya penzinaan ataupun lahir anak luar nikah. Dari situ kita dapat menjagalah kita punya nasab keturunan dan pewarisan harta. Untuk objektif yang seterusnya adalah nak mentaati perintah Allah. Sebabnya kita sebagai seorang hamba mestilah ikut perintah Allah tu. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita jangan buat. Jadi
sebab kenapa kita perlu ikut, sebab apa yang ditetapkan oleh Allah tu memang dah sesuai dengan keperluan manusia pada zaman sekarang. Tak kisahlah pada zaman dulu, sekarang dan akan datang. Jadi kita tahu juga yang Allah ni maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Jadi apa yang kita perlu buat hanya ikut je apa yang telah ditetapkan tu. Kita tak perlu pun sampai nak ubah suat ataupun tukar ganti ataupun nak meminggal balik peruntukan yang telah diciptakan, ditetapkan tu. Okey. Seterusnya adalah mencegah jenayah dan melindungi masyarakat. Dekat sini, setiap hukuman yang diberikan tu boleh menakutkan ataupun menggurungkan orang ramai lah. Sebab macam sekarang ni pun kita tak tengok pun, kita just dengar apa yang akan terjadi kalau orang tu mencuri, just potong tangan. Kalau zina kena sebat semua sebagainya kan. Jadi kita dengar saja pun kita dah rasa takut, dah rasa gerun. Apatah lagi kalau kita tengok depan-depan. Tambahan pula ada hukuman-hukuman yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan di hadapan orang ramai. So dekat sini dia dapat memberi pengajaran lah kepada masyarakat yang lain. Dan sedikit sebanyak ia dapat mencegah daripada jenayah tadi terus berleluasa, dan dapat mencegah juga daripada masyarakat ni mendekati kesalahan-kesalahan ataupun jenayah-jenayah tadi. Dan dari sini kita boleh menjaminlah kebahagiaan dan mewujudkan keharmonian, kemakmuran dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, menegakkan keadilan serta memberikan balasan yang setimpal. Maksud balasan yang setimpal ni dekat sini kita boleh tengok kepada hukuman-hukuman yang diberikan lah. Contoh dekat sini kes dalam kecurian. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud, dan lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah pergelangan tangan kanan mereka sebagai satu pembalasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi daripada ayat tersebut kita dapat lihatlah bahawa pembalasan-pembalasan yang diciptakan oleh Allah tu adalah sangat setimpal dengan kesalahan penjenayah tadi. Jadi kita tengok kalau macam mangsa kes kecurian tadi, bila dia kena ada satu kes pencurian lah kan, penjenayah tu dikenakan hukuman potong tangan. Jadi mangsa tadi tu dia akan berasa benda tu adil untuk dia sebab barang dia kena curi, lepas tu penjenayah pun kena hukuman yang macam tu. So dia rasa benda tu adil lah untuk dia. Dan dari situ dia takkan ada rasa tidak puas hati ataupun dendam. Jadi pembalasan yang Allah berikan tu bukanlah kejam, tapi sebagai satu pengajaran kepada semua masyarakat Islam lah. Jadi kesimpulannya dekat sini, segala undang-undang yang Allah ciptakan tu adalah untuk menghasilkan kebaikan dan menolak keburukan dalam kehidupan manusia, bukanlah untuk nak menyusahkan lagi kehidupan seseorang tu. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Syahdan. Nama matrik I 183033299. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan apa dia cabaran pelaksanaan undang-undang Islam Hudud. Okey, yang pertamanya yang kita sedia maklum, ada beberapa buah negara umat Islam yang telah ataupun pernah laksanakan undang-undang hudud tu, dan ada pelaksanaannya menyeluruh dalam negara tersebut, dan ada yang hanya di beberapa buah negeri saja. Okey, contoh untuk negara yang buat pelaksanaannya menyeluruh macam Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Sudan. Okey, untuk negara Nigeria pula diorang hanya buat di beberapa buah negeri tertentu saja. Lagi satu, negara Brunei itu merupakan negara yang pertama di Asia Timur yang laksanakan hukuman hudud itu. Lepas tu, berdasarkan apa yang telah dinyatakan tadi, Malaysia ni mempunyai kesamaan dengan dalam sistem pemerintahan yang diamalkan oleh negara Nigeria itu. Okey, untuk poin yang pertama, isu yang sering menjadi masalah ialah tafsiran penggunaan agama Islam dalam sistem perundangan di Malaysia.
Malah keraguan yang diungkapkan adalah kelalaian pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan ketidakadilan dalam sistem undang-undang. Khasnya apabila membabitkan hukuman ke atas pesalah Muslim dan non-Muslim. Contohnya berkenaan dengan kes perbuatan zina terhadap pelakunya seorang Muslim dan lagi seorang non-Muslim. Jadinya akan terjadi ketidakadilan lah, sebabnya yang seorang kena hukuman, yang lagi seorang tak kena. Okey, seterusnya berkenaan dengan isu hukuman hudud terhadap orang bukan Islam. Ibnu Qudimah dalam kitab Al-Mughni dia mengatakan bahawa perbicaraan ke atas orang Islam dengan orang bukan Islam perlu dilaksanakan menurut undang-undang Islam. Okey, lepas tu untuk yang melibatkan sesama bukan Islam ni, mereka ni diberi pilihan untuk diadililah mengikut cara mereka sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 42 yang bermaksud, kalau mereka ni, iaitu non-Muslim, datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau berpalinglah dari mereka. Okey, lepas tu ada pendapat yang mengatakan undang-undang hudud ni dilaksanakan kepada non-Muslim yang berstatus zimmi dan bukan pada yang berstatus musta'min. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sini ialah orang non-Muslim yang menjadi warga negara Islam, dan untuk musta'min pula orang non-Muslim yang hanya memasuki negara Islam secara sah seperti dengan visa dan kebenaran pemerintah lah. Lepas tu ada pendapat maksudnya pendapat mazhab Syafi'i pula, dia nyatakan hukuman hudud tu dikenakan ke atas non-Muslim bagi jenayah qazaf, zina dan mencuri. Tetapi untuk peminum arak tidak dikenakan. Lagi satu, bagi non-Muslim berstatus musta'min ni, mereka ni dikecualikan daripada hukum jenayah zina. Okey, yang seterusnya antara cabaran lain lah adalah memahami semua istilah dalam fiqh klasik dan juga dalam konteks moden. Sebagai contoh, nak kelaskan, nak kategorikan non-Muslim antara zimmi, musta'min dan juga harbi. Lepas tu, tinjauan semula terhadap kategori tersebut perlu diperjelaskanlah supaya pelaksanaan undang-undang syariah dapat dijalankan dengan sebaik yang mungkin. Okey, untuk yang terakhir, para sarjana moden ni ada yang mengatakan bahawa masalah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ni di zaman moden merupakan satu cabaran yang agak besar lah. Sebabnya melibatkan proses taknin atau menulis teks undang-undang yang disebut dengan laras bahasa tradisional di dalam Al-Quran dan hadis. Lepas tu banyaklah perdebatan mengenai pelaksanaan undang-undang syariah di negara moden, dan kebanyakannya bersifat akademik dan perlu dibuka ruang seluasnya lah untuk perdebatan secara terbuka. Dan untuk setiap Muslim kena wajib percayalah akan keperluan dan keindahan pelaksanaan undang-undang syariah tersebut di negara masing-masing lah, dan cuba elakkan diri daripada kritikan yang bersifat menghina undang-undang. Setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmawati Tarjudin, memegang nombor matrik I1920387. Seterusnya saya akan mengupas mengenai penolakan orang bukan Islam terhadap hudud. Masyarakat bukan Islam kelihatan tidak begitu selesa dengan perkembangan mengenai polemik negara Islam
dan pelaksanaan hukuman hudud. Hal ini demikian kerana muncul keraguan dan kegusaran mereka disebabkan mereka menganggap bahawa orang Islam ini akan cuba untuk menguasai nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka yang bukan Islam. Sebagai warga negara, orang yang bukan Islam berhak untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka mengenai hudud, lebih-lebih lagi jika hudud ini ingin dijadikan sebahagian daripada undang-undang negara. Ianya berdasarkan kandungan yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan bahagian 2 yang memperuntukkan menjamin kebebasan hak asasi manusia, yang mana salah satunya adalah kebebasan bersuara. Dengan kebebasan bersuara ini, kesemua masyarakat tidak kira bangsa dan juga agama memiliki hak untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai sesuatu perkara sama ada mereka menerima ataupun menolak. Maka ianya amat baik untuk mewujudkan keadilan dan keamanan dalam berdemokrasi. Oleh itu, terdapat beberapa faktor ataupun kenapa orang bukan Islam ini menolak hukuman hudud. Yang pertama, orang bukan Islam mengatakan bahawa hukuman hudud ini tidak sejajar dengan perlembagaan yang sedia ada. Umum mengetahui bahawa Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan Islam sebagai agama rasmi bagi negara Malaysia. Namun, perlembagaan ini tidak menyatakan bahawa undang-undang Islam adalah agama rasmi atau menegaskan bahawa semua undang-undang persekutuan mesti berlandaskan Islam. Kita lihat beberapa peruntukan mengenai Islam yang ada secara ekspresif yang diletakkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 3(1) Islam sebagai agama persekutuan mengatakan seperti berikut. Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain tidak boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Berdasarkan peruntukan perkara 3(1) sebenar tadi, membuat deklarasi yang jelas mengenai kedudukan Islam sebagai agama bagi negara. Pakar perlembagaan juga menganggap bahawa peruntukan ini adalah peruntukan umum yang mana ianya hanya coba untuk memberi karakter kepada perlembagaan dan pentadbiran negara. Jika dilihat melalui perkara 4(1) pula, ia menyebut perlembagaan ini adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka iaitu Hari Kemerdekaan dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat mana yang bercanggah sahaja. Peruntukan ini jelas menjelaskan bahawa semua undang-undang yang hendak diluluskan mesti berpaksikan perlembagaan dan perlu dipastikan tidak terkeluar daripada rangka yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Maka mereka mengatakan bahawa hukuman hudud ini perlu sejajar dan jelas mengikut kerangka perlembagaan yang sedia ada. Maka timbul persoalan apabila perlembagaan tidak menghalang sesuatu secara nyata seperti hudud, maka sudah pasti ianya memerlukan kepada pentafsiran oleh mahkamah. Ramai pihak yang berpendapat bahawa peruntukan ini merupakan halangan utama kerana ianya perlu merujuk kepada perundangan Islam yang berasaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Untuk melihat perkara 3 ini sebagai lampu hijau, pelaksanaan undang-undang Islam secara keseluruhan adalah tidak mencukupi. Ini kerana Perlembagaan Persekutuan telah menyenaraikan bidang kuasa khusus kepada Kerajaan Persekutuan dan Negeri menerusi 3 senarai perundangan iaitu dalam jadual ke-9 yang mana jadual ke-9 itu merangkumi bidang-bidang kuasa yang telah diperuntukkan bagi senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. Pembahagian kuasa di antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri adalah salah satu amalan yang biasa dilakukan di mana-mana negara. Contohnya seperti di Australia, Amerika Syarikat, Jerman dan sebagainya. Tujuan pembahagian kuasa ini dibuat adalah untuk mengelakkan sebarang konflik ataupun pertindihan bidang kuasa yang kompleks. Berdasarkan senarai ini, didapati bahawa hal ehwal Islam merupakan suatu perkara yang dimiliki bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Begitu juga apabila ianya membicarakan isu kuasa pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam. Perlu dipahami bahawa
apabila menyentuh tentang pelaksanaan sesuatu undang-undang, kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada undang-undang substantif. Sebaliknya, pelaksanaan undang-undang substantif ini memerlukan kepada suatu sistem yang mana saling berkaitan bagi memastikan keadilan itu dapat ditegakkan. Dalam rumpun sistem keadilan jenayah, tidak dapat kita untuk membabitkan pelbagai agensi di dalam segenap peringkat, mulai daripada penguatkuasaan. Ianya adalah untuk mengendalikan kesihatan, tangkapan dan juga sebagainya. Pendakwaan, mahkamah sebagai tempat untuk pembicaraan, dan seterusnya penjara adalah sebagai tempat melaksanakan hukuman. Justru, bagi memastikan perbincangan tentang pelaksanaan jenayah Islam secara keseluruhan di negara ini, kedudukan kuasa dan bidang kuasa negeri dan persekutuan perlu dipahami dengan lebih jelas. Secara ringkasnya boleh difahami bahawa hukuman hudud ini terbatas ataupun bercanggah dengan adanya jadual ke-9. Jadual ke-9 itu adalah jadual-jadual mengenai bidang kuasa yang telah diperuntukkan kepada persekutuan, senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. Yang kedua, kurang pendedahan yang lebih mendalam mengenai hudud. Kebanyakan orang yang bukan Islam ini, mereka kurang mendapat pendedahan yang lebih terperinci dan mendalam mengenai agama Islam, khususnya mengenai hukuman hudud. Ianya jelas dilihat melalui subjek-subjek yang ada di sekolah, tidak kira di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, yang mana subjek-subjek dibahagikan kepada dua subjek. Bagi orang yang bukan Islam, mereka akan mengambil pendidikan moral, manakala bagi orang Islam, mereka akan mengambil pendidikan agama Islam. Daripada situ, kita dapat lihat adanya jurang perbezaan dalam keagamaan yang diterapkan sejak awal lagi. Bukan itu sahaja, ianya juga boleh disebabkan oleh keadaan sekitar, yang mana mereka dikelilingi oleh orang yang sama seperti mereka, iaitu sama-sama bukan Islam. Jika mereka berkawan dengan orang yang beragama Islam, secara tidak langsung mereka akan dapat mengenai ilmu-ilmu mengenai agama Islam secara langsung. Yang ketiga, hukuman hudud dianggap menyiksa dan tidak berperi kemanusiaan. Hudud terbahagi kepada beberapa jenayah, iaitu berzina, mencuri, qazaf, minum arak, merompak dan juga murtad. Kita ambil salah satu untuk dijadikan sebagai contoh, iaitu seperti jenayah mencuri. Kalau dilihat dari sudut perspektif Islam, sebagaimana yang telah difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka. Jika dilihat dari sudut ajaran agama Islam, orang yang mencuri hukumnya adalah potong tangan. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada si pencuri agar tidak mengulangi jenayah mencurinya lagi. Hukuman potong tangan itu bukannya dibuat secara sambil lewat. Ada pengendali yang tahu tangan mana yang perlu dipotong agar tidak menyebabkan ianya terlalu menyiksakan hanya sebagai untuk pengajaran. Namun, ianya berbeza dengan pandangan orang yang bukan Islam yang mengatakan bahawa mengapa orang yang mencuri perlu dipotong tangan? Bukankah tangan ini adalah salah satu anggota yang terpenting dalam anggota tubuh badan? Bukan itu sahaja, mereka mengatakan tanpa adanya tangan, manusia tidak boleh melakukan apa-apa. Kerana kita tahu tangan itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk menulis, untuk makan, untuk pegang sesuatu, untuk memudahkan pekerjaan harian manusia. Jadi, mengapa perlu orang yang mencuri itu perlu dipotong tangan? Kenapa tidak boleh hanya dihukum denda ataupun penjara? Disebabkan oleh itulah mereka mengatakan bahawa hukuman hudud ini tidak berperi kemanusiaan dan menyiksakan dan membuat orang yang mencuri itu
merasa diri mereka akan mengalami kecacatan. Yang terakhir, diskriminasi kepada golongan wanita. Orang bukan Islam mengatakan bahawa hukuman hudud ini mendiskriminasi golongan wanita dari aspek syarat saksi. Kita tahu syarat saksi hukuman hudud, mana-mana hukuman hudud mestilah terdiri daripada 4 orang lelaki yang adil serta akil balik, dan wanita tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Oleh yang demikian, mereka mengatakan bahawa wanita ini tidak memiliki hak untuk membuat pembelaan diri. Contohnya dalam kes rogol. Sekiranya mangsa wanita itu dirogol dan membuat pendakwaan kepada si perogol yang dia telah dirogol, maka mangsa perlu mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang akhir balik dan adil yang menyaksikan yang bahawa dirinya itu adalah dirogol. Jadi, jika dilihat dari sudut akal yang jernih, tidak ada mana-mana kes rogol akan melakukan di tempat yang umum yang ramai orang. Mereka akan melakukan perbuatan rogol ini di kawasan-kawasan tertentu yang sunyi. Jadi bagaimana wanita itu untuk mencari saksi yang menyaksikan yang bahawa dirinya telah dirogol? Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahawa wanita tidak boleh dijadikan sebagai saksi dan ianya sangat-sangat mendiskriminasi. Jika dari sudut Islam, mengapa syarat hukuman hudud ini mestilah lelaki dan bukannya wanita? Kerana ianya adalah fitrah semula jadi yang ada dalam diri seorang wanita. Ianya ada dalam diri seorang lelaki, namun tidak seperti fitrah semula jadi yang ada dalam diri seorang wanita. Yang mana menyebabkan penyaksian wanita itu dalam hal-hal yang berkaitan hudud ataupun kisas akan meragukan dan pernyataan itu tidak akan diterima. Secara ringkasnya, wanita ini akalnya kurang daripada lelaki. Ingatannya juga tidak sedetail ataupun selengkap dan sempurna apa yang dilihat dan apa yang diperkatakannya. Oleh sebab itu, mengapa lelaki ini dijadikan sebagai syarat saksi dan wanita tidak boleh dijadikan sebagai syarat saksi? Sekian itu sahaja dan akan disambung oleh rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Aisyah binti Muhammad Yusof. Nombor matrik I183033269. Saya akan menyambung pembentangan ahli kumpulan saya dengan perspektif masyarakat bukan Islam di Malaysia terhadap pelaksanaan hukum hudud. Dewasa kini, masyarakat sering dikhabarkan tentang polemik hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Sesetengah masyarakat berfikiran bahawa pelaksanaan hukum hudud ini dibentuk atas dasar sentimen semangat politik dan menganggap perlembagaan Malaysia mestilah berunsurkan Islam kerana agama Islam adalah agama persekutuan. Walau bagaimanapun, isu pelaksanaan hukum hudud yang merupakan polemik ini telah menimbulkan pelbagai perspektif daripada masyarakat di Malaysia, termasuklah masyarakat bukan Islam, ekoran daripada negara Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa, kaum dan agama. Oleh yang demikian, permasalahan ini menyebabkan masyarakat bukan Islam mula memberi perhatian untuk mengkaji dan memahami signifikan pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Perspektif masyarakat bukan Islam ini tidak kurang pentingnya berbanding perspektif masyarakat Islam kerana isu pelaksanaan hukum hudud ini sering dikaitkan dengan keganasan dan kekejaman, sedangkan pelaksanaan hukum hudud ini adalah untuk mengelakkan daripada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu berulang dan menjamin kesejahteraan negara. Sebagai masyarakat yang beragama Islam, sudah pasti sedia maklum tentang makna sebenar pelaksanaan hukum hidup, pelaksanaan sesuatu hukum hudud. Namun, masyarakat bukan Islam ramai yang tidak tahu tentang maksud sebenar pelaksanaan hukum hudud ini. Hal ini kerana
Mereka beranggapan bahawa pelaksanaan hukum hudud ini adalah sesuatu yang menakutkan dan hukuman yang hendak dikenakan adalah zalim, ekstrim, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Mereka berfikiran sebegitu kerana mereka tidak didedahkan berkaitan dengan maksud sebenar pelaksanaan sesuatu hukum hudud tersebut. Oleh itu, sebagai masyarakat Islam, kita digalakkan untuk mendedahkan maksud sebenar hukum hudud ini kepada semua masyarakat di Malaysia agar semua masyarakat tidak mempunyai perspektif yang negatif terhadap pelaksanaan hukum hudud. Berbagai kaedah boleh dilakukan untuk membuka minda masyarakat di Malaysia terhadap pelaksanaan hukum hudud seperti yang berlaku di Johor Bahru. Isu hudud ini telah diperjelaskan kepada orang bukan Islam yang hadir kira-kira lebih 20 wakil NGO. Masyarakat bukan Islam khususnya kaum Tionghoa telah menghadiri dialog ini dan mereka diberi penjelasan yang mendalam serta membuka minda mereka terhadap undang-undang hudud yang dianggap tidak wajar dilaksanakan di Malaysia. Dengan melakukan program seperti ini dapat mengubah persepsi masyarakat bukan Islam terhadap pelaksanaan hukum hudud di Malaysia dan menyebabkan masyarakat bukan Islam mula memperlihatkan penerimaan dan mudah untuk memahami pelaksanaan hukum hudud. Semoga dengan keterbukaan pemikiran masyarakat bukan Islam ini akan menyebabkan tercapai matlamat dalam usaha menyebarkan pengetahuan tentang hukum hudud dan usaha melaksanakannya agar masyarakat menyedari keperluan pelaksanaannya dan mencari pendekatan yang benar-benar sesuai. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Ilyas, nombor metrik I1830338. Saya akan menerangkan topik yang seterusnya, iaitu implikasi pelaksanaan hudud ke atas orang bukan Islam. Okey. Kita boleh tengok dalam slide. Mengikut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dari sudut pelaksanaannya, hukum hudud merangkumi semua jenis jenayah yang melibatkan hudud yang berlaku dalam negara Islam tanpa mengira warga negara, agama pelakunya, sama ada orang Islam, kafir zimmi dan kafir musta'min. Okey, kat sini Islam sangat memandang tinggi isu berkaitan dengan jenayah lah. Islam menganggap jenayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana melanggar hak Allah, hak manusia ataupun makhluk yang lain. Islam memandang tinggi kemuliaan tentang agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Pencabulan kepada 5 perkara ni adalah satu jenayah lah yang perlu dihukum. Namun timbul persoalan, adakah hukum hudud ni dikenakan ke atas orang Islam sajakah ataupun orang bukan Islam juga, ataupun orang bukan Islam tak kena? Okey, soalan berkaitan dengan ni menurut pandangan yang dipakai oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dari sudut sasaran pelaksanaannya. Macam saya baca je, hukuman hudud merangkumi semua jenis jenayah yang melibatkan hudud yang berlaku dalam negara Islam tanpa mengira warga negara, agama pelakunya, sama ada orang Islam, kafir zimmi ataupun kafir musta'min. So maksud dia dekat sini, orang bukan Islam pun kena juga hukuman hudud ni. Tambah-tambah kafir zimmi. Okey. Bagi orang Islam sudah tentulah mereka kena hukum hudud ni sebab orang Islam ni terikat dengan hukum hakam syariat. Okey. Manakala kafir zimmi, mereka wajib mematuhi hukum hakam Islam kerana mereka terikat dengan akad zimmah dan sebagai timbal balas ataupun kata penghargaan lah kepada jaminan keselamatan diri dan harta mereka. Hal ini kerana hukum Islam ni adalah hukum negara, bukan hukum ke atas individu Muslim sahaja. Okay, contoh dia macam hukuman bunuh dikenakan kepada orang yang merompak lah. Okay, tidak, hukuman ni dilaksanakan ke atas orang yang merompak, tidak kira dia perompak
Muslim ataupun kafir, kerana hukumannya adalah hukuman negara. Begitu jugalah dengan dengan hukum mencuri, judi, rogol, bunuh, riba, zina dan sebagainya lah. Kedudukan kafir zimmi di negara Islam ni dari aspek hak dan tanggungjawab sebagai warga negara adalah sama dengan orang Muslim. Mereka boleh menjalankan kehidupan mereka, iaitu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, makanan, perkahwinan, kematian dan sejenisnya mengikut agama dan kepercayaan mereka sendiri. Manakala dalam perkara muamalat, uqubat iaitu hudud, qisas, ta'zir dan mukhalafat ni, mereka diterapkan hukum hakam Islamnya sepenuhnya. So jelaslah kat sini menunjukkan bahawa hukum Islam ni wajib dilaksanakan juga ke atas kafir zimmi, kerana dia sudah teramat jelas di dalam Islam. Dan teramatlah salah bagi ada orang yang mengatakan bahawa golongan kafir zimmi ni tak terikat dengan hukum Islam. Tak ada salah bagi siapa yang kata undang-undang jenayah Islam ni orang kafir zimmi ni tak kena. Kerana ni adalah kaedah umum. Namun bagaimanapun jumhur, kita boleh tengok poin yang kedua, jumhur fuqara mengecualikan bab minum arak, iaitu peminum arak yang bukan Islam tak dikenakan had minum arak kerana mereka meraihkan pegangan mereka yang menghalalkannya. Akan tetapi ada sebahagian fuqaha berpandangan sebaliknya. Di antaranya ialah Al-Zaidiyah berpendapat orang kafir juga dikenakan hukum had minum arak apabila mabuk, kerana mabuk juga diharamkan dalam agama mereka. Apapun pandangan yang mengatakan bahawa orang bukan Islam ni tak terikat dengan hukum Islam, pandangan ini disangkal dengan hujah bahawa keadilan dan penjagaan kemaslahatan masyarakat lebih utama berbanding dengan yang lain. Seterusnya kesimpulan. Kita boleh tengok kat slide. Undang-undang jenayah Islam adalah undang-undang yang sesuai dengan semua masyarakat pada setiap zaman. Ia juga undang-undang yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Oleh itu adalah menjadi kewajipan kita sebagai Muslim untuk menjelaskan konsep hukum hudud ini kepada orang yang bukan Islam. Penjelasan yang diberikan tidak seharusnya menekankan tentang ketegasan hukum Islam semata-mata, tapi penekanan harus diberikan daripada aspek kesan hudud ini terhadap kehidupan masyarakat yang membawa kepada keamanan dan keharmonian. Pada masa yang sama mempamerkan keindahan Islam dari sudut keadilan dan kesungguhan pembasmian jenayah. Undang-undang jenayah Islam ni adalah undang-undang yang sesuai sesuai setiap zaman lah. Undang-undang yang sesuai undang-undang jenayah Islam ni sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Sebab apa? Sebab Allah yang mengetahui undang-undang yang terbaik dan sesuai untuk manusia tu. Hal ini kerana Allah yang mencipta manusia, so Allah lebih mengetahui undang-undang yang sesuai dengan fitrah manusia. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang manusia cipta, kita dapat lihat banyak kelemahan, berat sebelah, dan undang-undang manusia ni tiasa berubah. Undang-undang yang manusia cipta ni lah tiasa berubah. Namun ada yang mengatakan undang-undang jenayah Islam ni tak sesuai dilaksanakan di sebuah negara yang berbilang kaum. Sebenarnya alasan ni dah tak dipakai dah dan tak kukuh lah, sebab kita boleh tengok zaman Rasulullah SAW dulu, kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah juga terdiri dari masyarakat yang berbilang kaum dan agama. So jelasnya dekat sini bahawa undang-undang jenayah Islam ni sesuai untuk semua masyarakat dan sesuai dengan naluri manusia yang orang kata begitu kompleks lah dan sukar dijangka. Kebanyakan orang bukan Islam ni mereka menentang sebab mereka merasa terancam dan takut. Ialah sebab dengar tentang hudud ni, bila kita mencuri kena potong tangan kan. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita lah sebagai orang Islam ni,
jelaskan kepada mereka gambaran dan konsep hudud tu dilaksanakan kepada orang bukan Islam ni lah. Okay, sebenarnya hukum hudud ni bukanlah mudah. Orang kata apa, bukan senang-senang dijatuhkan. Contoh macam kita boleh tengok kalau hukuman zina tu, kalau kena datangkan 4 orang saksi. Kalau tak cukup 4 orang tak boleh dijatuhkan. Kalau bukan tu saja, kalau 4 orang saksi tu mestilah tak fasik. So nampak dekat sini hukuman undang-undang jenayah Islam ni, hudud ni bukan senang-senang nak dijatuhkan. Banyak syarat dia. Okay, akhir sekali penjelasan yang kita harus tekankan dekat orang bukan Islam ni adalah tentang kesan hudud ni terhadap kehidupan masyarakat yang membawa kepada keharmonian dan keamanan. Bukan kita jelaskan kepada mereka tentang ketegasan hukum Islam ni semata-mata. Bila kita terang tentang ketegasan semata-mata, membuatkan diorang lagi takut lah, kan. Okay, secara tak langsung penjelasan yang kita berikan tu dapat membuatkan mereka lebih memahami tentang hukum hudud. Hukum hudud ni lah dapat justru tu kita juga dapat memahamikan Islam tu sangat menitik beratkan tentang keadilan dan kesungguhan pembasmian jenayah. Okay, itu saja daripada saya dan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.